듯한데도 간열린 몸에 쏙 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 보진 않지 넌지 Black 하면 pink 우린 예쁘장한 savage 원하던 대놓고 뺐지. Okey kelas, hari ni kita akan belajar topik kamiran. Kamiran, kalau tingkatan 4 kita belajar topik pembezaan. Dalam bahasa Inggeris dia ada integration and differentiation untuk pembezaan. So kalau semua tahu kamiran ni dia punya simbol adalah macam ni. Macam huruf S tapi bukan huruf S sebenarnya. Cara nak tulis macam ni. Okey, senang kan? Okey, so hari ini cikgu akan bincangkan dengan lebih lanjut aplikasi kamiran iaitu luas. Luas ni antara yang paling susah bagi pelajar, tapi sebenarnya dia tak susah kalau kita faham. Lepas luas kita akan belajar tentang isepadu, tapi hari ini cikgu akan fokuskan pada luas. Terus kalau kita tahu garis lurus ni ada beberapa jenis kelas. Okey, pertama sekali kalau garis lurus yang simple adalah macam ni. Macam ni. Okey, ini garis lurus X guna Y sama dengan MX plus C. Seterusnya kita tengok persilangan. Macam mana persilangan? Persilangan pula macam ni. Kalau ada dua garis yang bertembung. Okey, ini garis lurus yang pertama. Tiba-tiba dia bagi garis lurus yang kedua. Okey, ini adalah titik persilangan. Macam mana nak cari titik persilangan? Tak faham lah, cikgu tak pandai, saya tak pernah belajar. Tak, dah pernah belajar dalam topik tingkatan 3. Cari titik persilangan kita akan guna persamaan serentak. Okey, kalau awak masih ingat lah, tak apa, nanti kita revise semula persamaan serentak nak cari titik persilangan. Tapi kena ingat, bila kita masuk matematik tambahan tingkatan 4, kita bukan cari titik persilangan antara dua garis lurus. Kalau dua garis lurus sangat senang, tapi kita akan belajar tentang bagaimana satu garis lengkung bersilang dengan garis lurus. Ini paksi X, dia akan minta luas yang bawah ini. Bila minta luas yang melibatkan lengkung ini, kita tak boleh guna formula bentuk. Tak ada bentuk yang macam ni. Kita kena guna kamiran. Okey, so yang ini yang kita akan fokuskan pada hari ini. Macam mana nak cari luas kalau ada lengkung macam ni? Okey, dah settle tentang garis lurus, tentang persilangan. Sekarang kita tengok tentang luas asas. Luas asas adalah paling mudah sekali, tapi yang penting awak kena hafal formula luas asas. Yang pertama ialah segitiga. Selalu ditanya, apa formula segitiga? Ini budak tadika pun tahu kelas. 1/2 darab tinggi darab tapak. Okey, 1/2 darab tinggi darab tapak, itu luas untuk segitiga. Luas petak kalau tak tahu juga awak boleh masuk tadika semula, iaitu panjang darab lebar, panjang darab lebar. Sama kalau luas macam ini pun sama, tapi yang agak susah kalau dia keluar bentuk trapezium. Bentuk trapezium ramai yang tak hafal dia punya formula untuk cari luas. Tak apa, nanti dalam exam trapezium Cikgu dah bagi formula tadi, tapi saya tak reti lah nak guna. Macam mana nak guna cikgu? Okey, tengok kelas. Kalau topik pengamiran, cikgu kata nanti dia akan bagi satu garis yang lengkung dan disuruh cari luas ke bawah. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak kamu faham, kena faham macam mana, apa fungsi. Contoh cikgu bagi kat sini, C, D, X. Okey, nampak ni. Okey, kena tahu kalau ini kamiran. Cikgu kata ini adalah simbol kamiran, tapi dalam kepala kamu kena ingat, cara nak senang nak ingat dia adalah bentuk S kan? Kamu hafal dia adalah sentuh. Sini X belakang maksudnya adalah sentuh D paksi X. Nampak tak? Ni G D X. Kamu pun hafal ini ada. Kita kata hafal ni simbol ni hafal sentuh. Sentuh D paksi X. Okey, kalau macam ni G D Y. Okey, maksudnya dia adalah sentuh D paksi Y. Sentuh D paksi Y. G. Ini tengok G ni. Dibagi dah. Ini adalah fungsi G mewakili graf yang ini. So, maksudnya ini sentuh, yang ini sentuh dipaksi Y. Kita faham jugalah cikgu. Okey, tak faham juga tak ada masalah. Kita tengok yang paling senang dulu. Okey,
Cikgu bagi contoh yang senang. Okey. Tadi graf cikgu mana? Okey, sini. Okey. Daripada ini hafal ini macam ni kau. Cara nak baca ialah dari 0 ke 3. Fungsi G sentuh di paksi X daripada 0 ke 3. Okey, tengok. Daripada 0 ke 3. Yang ni G sentuh di paksi X. X yang ini kan? Sorry. Maafkan cikgu. Okey. dx bukan dy. Fokus pada paksi X sahaja. Okey, yang ini dari 0 ke 3 sentuh di paksi X. Cikgu lukis bagi faham. Okey. Okey, 0, 3. Fokus pada 0 hingga 3. Dia kata daripada 0 ke 3 yang G sentuh di paksi X. Okey, ini G daripada 0 ke 3 paksi X. Okey, ini kamu akan lorek kan? Okey, nampak? Nampak? Dia akan jadi satu kawasan tertutup daripada 0 ke 3 di paksi X. Di paksi X. Okey? Kamu akan dapat satu kawasan tertutup. Okey, so itulah jawapan kamu. Kalau contoh soalan kata ini A, ini B, ini C dan ini D. Soalan kata 0, 3, G, dx. Nyatakan kawasan yang dilitupi, yang dibatasi, yang ditutup oleh kamiran 0, 3, G, dx. Kamu pun cari, okey, dari 0 ke 3 di paksi X. Okey, tadi kata sini A. Okey, jawapan kamu mestilah A. Senang kan? Tak ada masalah. Tak apa, tak faham lagi. Kita tengok lagi soalan seterusnya. Okey, kelas, kita proceed untuk next example. Contoh seterusnya, tengok. Ini dia kata kamiran G dx. Okey, ini 3, 5. Okey, dari 3 ke 5 sentuh di paksi X. Dari 3 ke 5 kamiran kata ini macam huruf S kan, hafal sentuh. Dari 3 ke 5 sentuh G di paksi X. Tengok ini. Dari 3 ke 5 sentuh G di paksi X, bukan paksi Y. Okey, dari 3 ke 5 sentuh G. Ni G panjang kan? Ni dari 0 sampai panjang, tapi carilah daripada 3 sampai 5. Okey, ini 3, ini 5. Sentuh di paksi X, bukan sentuh di paksi Y. Okey, kamu akan sentuhkan dia ke paksi X. Sentuh. Tarik setiap ni. Sentuh ke bawah. Okey. Dapat tak kawasan yang berlorek? Okey, kena betul-betul tengok daripada mana ke mana dan sentuh di paksi mana. Okey, jelas tak? Okey, faham kan? Semua faham kan? Okey, bagus. Okey, kelas, tadi kita dah tengok macam mana kalau kamiran dx. Sekarang kita pergi tengok yang dy. Okey, tengok macam ni tulis. Sentuh 0, 3. Sentuhkan G di paksi Y. Tadi paksi X, sekarang di paksi Y, kelas. Paksi Y. Daripada 0 ke 3, tengok. Fokus pada paksi Y, fokus pada dy. Paksi Y, tengok paksi Y sebelah sini. Tengok 0 ke 3, okey, 0 ke 3 sini. G kat sini. Sentuhkan dia. G sentuhkan ke paksi Y. Sentuh dan sentuh. Semua sekali. Kita dapat satu kawasan tertutup. Nampak tak kelas? Kawasan tertutup ini bukan segitiga. Kalau kita nampak dia macam ini. Macam ini dan sedikit lengkung. Okey. Okey, faham? Kalau soalan exam dia bagi macam ni. Sini adalah A, sini B, sini C, sini D. Okey, tak ada masalah, senang berkata. Jadi soalan bagi macam ni. Okey, siapa kita akan jadi? A. Kalau soalan kata cari nilai, cari luas bagi kawasan ini, cari luas. Dia tak naklah bentuk A, dia nak satu nilai. 20 ke 25 ke? Yang itu akan jadi masalah, tapi senang, jangan risau. Kita tengok lagi satu soalan kata sentuh 0 hingga 5 G di paksi Y. Kita kata tengok belakang di paksi Y. Paksi Y fokus ini 0, dari 0 sehingga 5. Dari 0 sehingga 5. Ini adalah G, yang ini G. Sentuhkan di paksi Y. Tarik pergi ke sana semua. Tarik sana semua. Okey. Okey, faham? Okey, kelas. Maths macam biasalah. Bila soalan dalam kelas sangat senang, belajar semua faham. Tiba-tiba soalan exam tak faham pun. So hari ni cikgu bawa satu soalan. Cikgu tunjukkan satu soalan, iaitu soalan SPM 2015. Topik kamiran. SPM 2015 kelas. Topik kamiran. Okey, tengok soalan senang ke susah? Senang sangat ni.
dibagi satu graf, yang ini ada y sama dengan fx, yang lengkung ini y sama dengan gx, diberi bla 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 sama dengan 10. Lorikkan kawasan tersebut. Soalan kata lorikkan kawasan ini. Okey, tak faham lah cikgu, panjang sangat, saya nak tinggal soalan ni, tak boleh kelas, senang sangat ni. Tengok satu-satu, ada 2 kan, ada tambah. Okey, tengok yang ini dulu, baru tengok yang ini. Tengok sentuh, cikgu kata sentuh G dipaksi X, sentuh G, yang ini G dipaksi X, yang ini sentuh G dipaksi X, daripada kosong ke K, daripada kosong ke K, sentuhkan G dipaksi X, tarik ke bawah, ke bawah dan ke bawah. Okey, dah settle satu part. Tengok yang kedua pula, sentuh F dipaksi X. Dari mana F? Yang ini F garis lurus ini, dia kata yang garis lurus ini adalah Y sama dengan Fx, dia adalah Fx. Sentuh Fx dx, sentuhkan ini dipaksi X daripada K ke 8, daripada K ke 8. Tengok Fx, sentuhkan dipaksi X. Okey, sentuh ini dipaksi X. Okey, dah settle rupanya. Ya Allah, senang sangat. Ya Allah, tutup mata je boleh jawab. Lorikkan kawasan. Dah settle, dah lorik, dah dapat dah markah. Okey, tak ada masalah. Tengok soalan kedua. Cari luas dalam sebutan H bagi rantau yang dibatasi oleh paksi Y. Okey, senang, easy peasy, lemon squeezy. Okey kelas, soalan yang B. Cari luas dalam sebutan H bagi rantau yang dibatasi, yang ditutup, yang dilitupi oleh paksi Y. Okey, cikgu lukis lagi sekali, tengok ini. Lukis lagi, yang dah comot. Okey, yang ini lukis semula. Soalan kata, cari dalam sebutan H. Tak ada masalah. Cikgu, H macam mana pula? Maksudnya dalam sebutan H, jawapan cikgu mesti ada huruf H. Jawapan cikgu mesti ada huruf H. Bagi rantau yang dibatasi oleh paksi Y. Okey, paksi Y kita fokus pada sini. Kita tahu kita ada 2 fungsi tadi. Yang pertama Y sama dengan GX, yang kedua Y sama dengan Fx. Satu mewakili bentuk macam ni, satu lagi garis lurus. Paksi Y pula di sini. Yang mana yang tertutup kelas? Cikgu dah boleh nampak. Yang ini yang tertutup. Dia akan dapat satu bentuk yang tertutup. Dia tak boleh terbuka macam ni, dia tertutup. Okey, yang ini kawasan sini. Kalau kita lorik ke sini, dia akan jadi kawasan ini. Cari luas kawasan ni dalam bentuk H. Macam mana nak cari luas? Cikgu ni ada lengkung, ini bukan segitiga. Okey, tengok mata kasar, buka mata awak luas-luas. Kena bijak berfikir. Cikgu nampak satu bentuk yang senang nak cari dia punya luas, iaitu satu bentuk segitiga kat sini. Okey, nampak bentuk segitiga tak kelas? Okey, cikgu nampak. Okey, bentuk segitiga, apa formula luas bentuk segitiga? 1/2 darab tapak darab tinggi. Mana satu tapak, mana satu tinggi? Ini tapak, ini tinggi, tak kisahlah, sama je jawapan dia biasanya. Okey, tengok. Cikgu, tapi ini 2H boleh ke? Tak ada masalah, salin je. 1/2 darab tapak. Tapak berapa? Yang ini tapak bukan sampai sini je, ini bukan segitiga. Sini sampai daripada hujung sini sampai sini baru bentuk segitiga. Dapat maksudnya tapak dia adalah 0 ke 8, sini adalah 8. 1/2 darab 8 darab tinggi. Tinggi adalah 2H, tulis 2H. Jangan nak pandai-pandai tulis 2 sahaja. Tulis 2H. Okey, macam mana nak kira? Cikgu tak ada masalah. Boleh potong 1/2 darab 8 adalah 4. 4 darab 2H adalah 8H. Tara. So, luas segitiga kita, luas segitiga yang kita cari tadi adalah 8H. Tapi soalan tak minta luas segitiga. Soalan kata cari luas bagi rantau yang dibatasi. Yang kita cari tadi, yang kita dah lorik. Dia nak soalan nak yang ini, yang kat sini sahaja. Dia nak luas yang ini, tapi kita dapat luas keseluruhan segitiga. Macam mana? Tengok balik soalan. Soalan mesti bagi clue punya. Soalan kata yang ini daripada GX, DX, 0K. Yang ini yang kita lorikkan tadi. Oh, yang kita lorik tadi sebenarnya 10. Soalan A yang kita lorik tadi, jawab luas dia adalah 10. Luas kawasan yang kita lorik yang di A tadi adalah 10. Yang ini adalah 10. Okey, kita bawa ke kertas terus ni. Okey, soalan yang ini yang luas segitiga macam ini, cikgu kata dia 8H. Tapi yang kita lorik tadi kawasan sini adalah 10. So, nak cari yang ini yang luas segitiga, tolak yang kita lorik, kita akan dapat luas yang kecil ini. Soalnya jawapan kita akan jadi 8H tolak 10. So, luas kawasan yang berlorik adalah 8H tolak 10. Nampak tak kita sebut H, bukan 8 tolak 10, 8H tolak 10. Cari luas dalam sebutan H, mesti jawapan awak mesti ada huruf H. Okey, senang tak? Senang kan? Senang kan? Boleh dapat A at maths.